Selamat sejahtera, Assalamualaikum. Nama saya Manimara Manikam, Pengerusi Kebangsaan Persatuan Harapan India Malaysia. Hari ini 9 hari bulan 1, 2023. Beberapa hari lepas saya ada memuat satu video tentang ketidakpuas hati terhadap beberapa pegawai penyiasat dan boleh katakan salah laku pegawai penyiasat lah. Okey. Dan saya nak update tentang kes itu. Okey. Di manakah pegawai penyiasat itu, IPD manakah yang berlaku? Itu adalah daripada IPD Klang Selatan. Okey, seperti mana saya kata, saya dan isteri saya adalah mangsa kejadian. Okey, so saya rakam video sebagai bukti untuk serahkan kepada pihak polis untuk bantu siasatan. Memang dia dituduh. Tetapi terbalik sekarang, saya pula dikatakan akan dituduh 506 ugut. Macam saya kata, adakah pencuri masuk rumah kita? So kita halau dia dengan maki. Lepas tu dia kena tangkap. Kita pun kena tangkap sebab kita maki pencuri. Okay, so cuba tengok. Saya memuat naik video klip ini yang saya rakam sebagai bukti sedikit tanpa audio. Sebab memang saya pun maki kuat. Bayangkanlah, kadang-kadang kereta kita, macam saya lah, dia orang tutup muka, baling batu, kena bumper kereta saya. Macam mana perasaan kita? Kita marah atau kita nak manja? Memang saya marah sebab dia baling batu dua-dua orang. Okey, cuba tengok video klip ini sedikit. Okey, ini adalah salah satu rakaman video lah. Okey, saya semua ada 3 video sebagai bukti. Video yang pertama, iaitu keempat, video yang keempat lah, itu adalah video MPK yang dekat traffic light. Itu adalah permulaan insiden ini. Yang dia datang, dia ambush dengan motor, impede, dan dia mula untuk maki dan ugut saya. Itu adalah video pertama daripada CCTV MPK. Memang seorang pegawai penyiasat simpan itu video dan saya pun ada simpan lah bukti yang dia katakan dekat saya lah. Video itu memang wujud. Okey. So soalan saya, bagaimanakah pegawai penyiasat nak tuduh saya? Malah saya adalah seorang mangsa. Jadi ini yang saya kata macam mengesyaki lah salah laku pegawai penyiasat. Kita pun kadang-kadang kena berani untuk membongkar juga, untuk menyoal juga. Kita rakyat macam penjawat awam. Okey, gaji mereka pun daripada hasil kerja kita. Okey, dan kita yang menentukan kerajaan. Orang awam. Okey, tetapi apabila kita jadi mangsa, kenapa kita tak ada hak untuk bersuara? Macam saya sebelum ini pun saya pernah menyuara dan menyoal. Tengok-tengok saya pula dituduh fitnah. Inilah cara kita ditekan. Kita tidak boleh buka mulut untuk menegakkan keadilan. Tapi saya tak apa. Memang saya akan sambung kerja saya untuk menyoal dan menyuara untuk rakyat. Okey, tak kisahlah dia menteri pun saya akan menyuara. Selepas ini saya akan update tentang kes penjana jugalah. Okey. So inilah saya sudah buat laporan polis terhadap 2 pegawai penyiasat. Seorang lagi di IPD Travels. Macam tu juga. Dia call, maki, ugut. Tapi saya tak ada masa nak report sebab saya malah nak report, bosan nak report. Kadang-kadang kita report kita tunggu berjam-jam bagi statement, kes tak jalan. Buat apa kita nak pergi report? Jadi saya pun ada kes kebajikan dekat Klang. Pendaraan kanak-kanak, saya pergi sana dan saya tak report. Tengok-tengok dia pergi report sebab saya maki dia balik. Dia memuat naik video di Facebook, maki, hina, fitnah saya. Bila saya buat, dia pergi report. Tapi dia padam, pandai-pandai padam. Tapi saya ada rakam, semua sudah simpan sebagai bukti. Dan bukti itu dalam phone saya. Bukan phone ini lagi satu phone Dan tengok pegawai penyiasat panggil saya. Dan dia rampas saya punya phone. Dan dia panggil saya buka password. Saya buka, tunjuk. Dia tanya, mana you punya bukti semua? Sini puan. Okey, saya mau hantar forensik. Habis. Tapi tak hantar dekat forensik. Dia simpan di phone. Saya pun ada bukti rakaman dia. Dan bukti-bukti saya pun sudah dipadam oleh pegawai penyiasat. Itu pun saya ada bukti Kenapa? Saya ada bukti. Okey, itu yang saya kata. Kita kadang-kadang kita jadi mangsa So, mesti sesiapa kena bangkit untuk menyoal. Tak kisah dia pegawai polis pun. Macam Dato' Ayub kan. Walaupun pegawai polis buat salah pun, beliau membawa ke muka keadilan. Sebab tu dia jadi saya punya idola. Okey, sebagai rakyat biasa pun kita pun ada hak. Kalau polis buat salah pun, kita harus menyoal dan bersuara lah. Okey, so ini adalah saya buat report terhadap dua-dua
pegawai penyiasat dan IPD Kelang Selatan. Hari tu dia kata dia ikut 3 rakaman video ikut IP Tuan Suris nak tuduh saya. Saya kata itu adalah bukti yang saya rakam. Macam mana you guna itu untuk tuduh saya? Okey, dan baru tadi saya tahu Tuan Suris call, dia kata dia tanya pegawai penyiasat tu, macam mana you boleh tuduh Manimaran? Dan dia sekarang kata putar belik, saya ada saksi. Tak apa, kita tengok, kita lawan mahkamah. Okey. So itu sajalah, dan saya akan bawa ini ke JIPS, Suakam dan Ketua Pegawai Negara. Okay, so hak asasi manusia memang dilanggar. Okay, so the next, cuba tengok video ni dalam bahasa Tamil lah, tapi cuba tengok dulu. பெஞ்சானா கர்ஜாயா ஊழல் நடந்திருக்கா இல்லையா இதான் கேள்வி. பொதுமக்கள் என்ன விளங்காத இருக்காங்க, ரொம்ப பேரு பில்லியன் கணக்குல கொடுத்திருக்காங்க. யாருக்கு? சொக்சோக்கு. அந்த காசை எடுத்து ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங்கு, சப்சிடி, வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறது, அந்த மாதிரிலாம் நல்ல நோக்கம் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக். ஆனா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, பேரு வந்து ஊழல் வேலை செஞ்சிருக்காங்க. நேத்து வெள்ளிக்கிழமை வந்து சில என்ஜிஓ எல்லாம் போய் போலீஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க, விசாரணை நடந்துட்டு இருக்கு. நான் வந்து வேலைக்கிழமை வந்து பார்லிமெண்ட்ல வந்து எழுப்பி பேசுறேன். Okey, ini YB Kulasekaren sebelum pilihan raya, beliau pun menyuara tentang Penjana Kerjaya, banyak penyelewengan, skandal, macam-macam. Dan YB Sivakumar pun sebelum pilihan raya, beliau kata mitra kaum India akan dapat keadilan. Penjana Perkeso sekarang dibawa kementerian beliau, tetapi sampai sekarang belum buka mulut. Kenapa ya? YB Sivakumar pun sudah diam. Kenapa ya? Adakah memang perangai pemimpin politik macam ni? Sebelum pilihan raya mereka macam-macam, mereka buat janji, lepas tu mereka diam. Saya dan pengikut saya undi Pakatan Harapan sebab janji-janji daripada Dato' Seri Anwar Ibrahim dan YB Sivakumar dan YB Kula macam inilah. Okay, so mereka akan bongkarkan isu dan ini mereka akan bawa pelaku ini semua ke muka keadilan. Tapi sampai sekarang walaupun Penjana Perkesa tu dibawa kementerian YB Sivakumar, beliau diam. Beliau tak ada masa, walaupun saya sudah banyak kali menyual. Beliau ada masa sampai pergi ke India, tapi masalah rakyat di Malaysia, beliau tidak ada masa untuk mengarahkan SPRM bawah siasatan. Kenapa saya nak ungkit selalu hal ini? Sebab saya adalah mangsa serangan 2 kali. Mungkin ramai tak kenal saya. Siapa ini? Sini, saya kena tetak 16 jahit. Cuba tengok gambar ini. Memang kes ini viral dalam social media semua, okay? Dan second time, sekali lagi saya kena tetak dekat sini, 16 jahit. Cuba tengok video. Tak sini saya. Merah ke? Merdeka. Nampak? 16 jahit dengan pembedahan kecil. Okay, saya sanggup gadai nyawa sebab saya nak bongkar isu Penjana Perkeso. Geng-geng MIC serang saya. Salah seorang adalah pemuda MIC. Saya sanggup gadai nyawa saya untuk menyuara hak. Kenapa rakyat Malaysia asil caruman boleh ditipu oleh beberapa pemimpin MIC. Saya bagi bukti dekat SPRM. SPRM pun tahan. Cuba baca. Berapa orang SPRM sudah tahan? Kenapa sampai sekarang tidak ada apa-apa tuduhan? SPRM sekarang Surabaya cepat kes yang tender rundingan terus. Okay, mereka sudah tahan. Okay, sekarang ini sudah jadi hot. Tapi sebelum ini, pasal Penjana, banyak bukti saya sudah serahkan kepada SPRM. Kenapa yang ditahan itu belum dituduh? Kenapa YB Sivakumar belum buka mulut dan mengarahkan SPRM untuk membuat siasatan balik? Kenapa? Adakah YB Sivakumar pun sekarang sudah jadi salah seorang daripada mereka? Okey, salahkah saya menyuara? Salahkah saya menyual? Okey? Kalau orang ingat salah lu orang punya pasal lah. Sebab ini bukan saya punya Penjana, ini bukan saya yang kena tipu. Ramai B40, ramai yang miskin. OKU, warga emas kena tipu. Bukan saya kena tipu, tapi rakyat Malaysia kena tipu. Yang Penjana ini adalah hasil potongan caruman daripada pekerja rakyat Malaysia. Jadi kita berhak atau tidak untuk menyual? So, cubalah tanya dekat YB Sivakumar bila dia akan buka mulut mengarahkan SPRM untuk siasatan. Dan sebelum ini mereka tahan. Beberapa orang adalah pemimpin MIC. Ketua cawangan MIC juga ditahan, tetapi sampai sekarang belum dituduh. Adakah SPRM cuba untuk melindungi mereka? Okay? So itu sajalah soalan saya, dan seperti mana saya kata, saya sudah buat report polis terhadap 2 orang pegawai polis, dan yang ini pun yang dia tetak. Okay, ini adalah tetak ini adalah tikam, ini adalah toreh. Tetapi bila saya bagi statement, saya kata dia tetak, pegawai penyiasat kata itu toreh. Mana boleh saya kata dia tetak. Dia kata pisau kecil. Kalau pisau kecil
Kalau macam ini pun dia kira tore, okey. Kalau pisau kecil, macam ini apa dia akan panggil? Tore juga, bukan tikam. So, buka Section 324. Boleh dijamin, boleh didenda. Senang kan? Patut kena buka Section 326. Tak apa, yang itu pun saya akan bawa ke Suakam juga. Okey? Terima kasih.